Tak fasih bahasa Melayu tu tak apa. Tak fasih bahasa Melayu tu tak apa. Hai guys, jumpa lagi kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi bersama aku di sini. Di video kali ini aku bakal mengajak kalian mau react nih guys. Ini ada judulnya. Teman-teman juga bisa dilihat. Di sini katanya Malaysia resah anak mudanya banyak yang fasih bahasa Indonesia daripada bahasa Melayu. Dan juga bahasa Melayu mereka itu kurang diminati oleh warganya itu sendiri. Jadi gimana gitu ya. Dalam video ini jangan berpikiran negatif sebelum Anda menyaksikan videonya sampai selesai. Mohon maaf nih sebelumnya jika ada kataku yang salah, yang kurang tepat, yang menyinggung salah satu pihak di sini. Berikan kritik dan saran Anda, insya Allah di video berikutnya akan aku perbaiki. Dan juga teman-teman, jika kalian merekomendasikan video yang cocok untuk aku react, teman-teman juga boleh tulis nama channelnya di kolom komentar. Insya Allah di video berikutnya akan aku react. Dan dalam video ini langsung sama-sama kita react. Ini dia videonya. Sumpah di ngakak banget, Malaysia resah anak mudanya banyak yang fasih bahasa Indonesia daripada bahasa Melayu. Jadi tahu nggak kalian sekarang ini bocil-bocil di Malaysia merasa lebih keren kalau misalnya mereka bisa ngomong bahasa Indonesia. Sampai-sampai orang-orang tua mereka tuh kayak panik gitu. Jangan heran kalau budak-budak sekarang 10 tahun lagi semua guna bahasa Indonesia. Sampai-sampai lebih kocaknya lagi di sana tuh nggak tahu siapa Perdana Menteri mereka. Tolong info anak-anak kamu ya guys, Perdana Menteri Malaysia masih Ismail Sabri bukan Joko Widodo. Terus bocil di sana ngomong kayak gini, "Mami ini imut banget." Emaknya kayak apaan sih, bahasa apa sih yang lu gunain gitu. Nah diketahui ternyata bocil-bocil Malaysia ini terpengaruh sama YouTuber dan juga influencer Indonesia. Ya kadang gue heran juga mereka untuk nyanyi aja tuh kenapa nggak pakai bahasa Melayu. Lagu-lagu kekinian mereka aja sekarang udah kayak bahasa Indonesia. Nah dosen di Universitas Kebangsaan Malaysia bilang kalau negara mereka sudah gagal menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Beda sama kita yang kadang menggunakan bahasa Upin Ipin tapi tetap bahasa persatuan bahasa Indonesia. Wah keren sih. Ini komentar-komentarnya itu ya. Jika bahasa dan budaya semakin dipinggirkan, apa yang melambangkan identiti Melayu kita? Iya, apa yang melambangkan? Itu sebab kita menghadapi maut. Tanpa budaya kita, tanpa etnisiti kita menghadapi maut. Maknanya kita akan mati. Terkejut tengok tadi di bahasa. Di mana ahli politik UMNO dan Perikatan Nasional? Kenapa tak ada yang pertahankan Menteri Dalam Negeri berkenaan isu bahasa Melayu ni? Bukankah apa yang diperkatakan beliau ini turut merupakan perjuangan kalian selama ini yang kononnya ingin mempertahankan kepentingan Melayu sebagai identiti negara? Cuba tengok betapa teruknya Menteri Dalam Negeri kita ni dihantam dengan macam-macam kecaman oleh mereka yang tak ada jiwa Malaysia. Tapi kenapa tak ada seorang pun ahli politik Melayu bangkit pertahankan beliau? Adakah anda nak mengatakan ini hanyalah sandiwara kerajaan atau sebab dia datang dari parti lain jadi tak sibuk? Di mana sastrawan negara? Kenapa tidak bersuara mempertahankan beliau? Kalaulah yang mengecam menteri ini adalah dalam kalangan warga asing, tak apalah kita faham. Ini malangnya yang mengecam beliau ni oleh mereka yang mempunyai kad pengenalan dan pasport Malaysia. Di mana jiwa Malaysia kita? Saya cabar mana-mana ahli politik kerajaan dan pembangkang supaya bersuara memuji kenyataan Menteri Dalam Negeri ini dan mengecam pihaknya mentangnya. Buktikan yang anda semua sanggup berkompromi demi kepentingan negara. Kongsikan video ini seluasnya mungkin. Ditantang menteri-menterinya guys. Oke, di sini ada komentar yang betul kenal lah kos sokong. Yang betul kenalah sokong, yang tak betul kita kritik. Puli orang Malaysia tak nak cakap bahasa Malaysia. Terus yang membalasnya lagi, ganti nama bahasa Melayu jadi bahasa Malaysia. Jangan memakai kata Melayu untuk bahasa Malaysia. Kenapa? Bahasa Melayu asli ada di Riau sana dan itu berbeda dengan Malaysia. Lahir kat Malaysia, membesar kat Malaysia tapi tak reti cakap bahasa Melayu sebab belajar ikut aliran Cambridge. Persoalan dia sendiri bangkitkan apakah bahasa harian jadi tanda aras sebagai seorang rakyat Malaysia. Jujur cakap, dia tak perlu nak fikir persoalan ni lagi sebab saya lagi seriau tengok kualiti grammar dia kalau betul dia ni adalah aliran Cambridge. Tapi tak apa, kita jawab je persoalan dia sebab dia sendiri kata make it make sense. Pertama sekali, isu dia adalah pasal bangunan kerajaan. Kata kunci kat sini adalah kerajaan.
perlembagaan. Pihak kerajaan tu pula terbentuk melalui apa kalau bukan hasil perlembagaan negara. Kata kunci kat situ pula adalah perlembagaan. Jadi nak senangkan cerita, kerajaan kena ikut perlembagaan. Cuba rujuk dalam Akta Bahasa Kebangsaan 1967. Tengok bahasa apa diangkat menjadi bahasa rasmi tunggal. Bahasanya adalah bahasa Melayu. Jadi selagi mana sebuah bangunan tu berada di bawah sebuah kerajaan, maka bahasa Melayu lah bahasa semua akan guna untuk bertutur. Fasih tak fasih tu belakang kira, asalkan guna itu sahaja. Benda ni dah terikat berpuluh-puluh tahun, dah hasil daripada ikatan masyarakat yang dah terjalin selama ribuan tahun. Dan kalau nak cakap pasal freedom and value sekalipun, korang pergi je ke Amerika Syarikat, tengok bahasa apa yang mereka angkat sebagai bahasa utama. American English. Saya tak pala tahu sebenarnya. Hari ini bahasa Inggeris digunakan untuk perundangan, pemantauan, perintah eksekutif, perjanjian antarabangsa dan keputusan Mahkamah Persekutuan dan lain-lain dalam unit kerajaan. American English adalah bahasa yang akan digunakan. Cuba korang tengok Presidential Oath of Office. I do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. Itu bahasa apa? Bahasa Inggeris. Ada tak dibuat bahasa Spanish? Ada tak dibuat bahasa lain daripada Inggeris? Tak ada. Mereka jarang buat dui bahasa dalam perkara-perkara melibatkan kerajaan. Mereka buat dui bahasa bila nak undi je, sebab kertas undi ada bahasa lain. Untuk luaskan poin saya, ini adalah peta Amerika Syarikat. Biru pekat tu adalah negeri-negeri yang isytihar American English sebagai bahasa rasmi. Tengok California, negeri tu majoriti adalah Hispanic. English juga diangkatnya sebagai bahasa rasmi. Perlembagaan Amerika Syarikat berikan kuasa yang kuat kepada negeri untuk tentukan masa depannya sendiri dan mereka pilih American English. Jadi kesimpulannya jelas kat sini, apabila kita enggan belajar bahasa yang ditutur orang tempatan, kita sebenarnya sedang menjauhi orang tempatan tu. Dan dalam situasi di mana bahasa tempatan tu dah diangkat melalui Akta Bahasa Kebangsaan, kita sebenarnya sedang menjauhi perlembagaan negara. Dan dah kita jauhi perlembagaan negara, kat mana sebenar-benarnya nilai kerakyatan seorang Malaysia? Jangan kat Malaysia je, tengok Eropah, sama je. Semua negara yang ada identiti negara bangsa tu amalkan konsep yang sama. Tengok je kat Itali dan juga Perancis, semua dialu-alukan duduk sana. Kita pun boleh berhijrah duduk sana, dapat hak sama rata pun boleh sebagai kewarganegaraan. Tapi rujuk dulu perlembagaan rasmi negara mereka, bahasa ibunda tetap bahasa rasmi. Kena belajar, kena faham, kena bertutur dan kena menulis. 4 aras ni diwajibkan. Malah kalau korang pergi ke Canada, especially kat Quebec, korang kena belajar bahasa Perancis pula. Dan benar, Jerman tak rasmikan bahasa Jerman sebab mereka tak perlu rasmikan bahasa Jerman sebagai bahasa rasmi. Sebab 95% bertutur dalam bahasa Jerman, masuk pejabat kerajaan je, memang itu je bahasa yang akan ditutur. Maka kalau nak make it make sense, inilah dia. Inilah dia. Malaysia dah lama menggunakan identiti ni. Jadi kita kenalah ikut. Tak fasih bahasa Melayu tu, tak apa. Tak fasih bahasa Melayu tu, tak apa. Tak fasih bahasa Melayu tu, tak apa. Boleh belajar. Beberapa bulan je dah cukup nak bertutur. Setahun 2 gitu dah boleh menulis dengan sempurna. Jangka hayat rakyat Malaysia adalah lebih kurang 76 tahun. Kalau hidup sebegini lama, tak sudi nak luangkan masa belajar bahasa Melayu yang boleh buka pintu bagi faham budaya Melayu, itu tandanya apa? Faham-faham je lah. Maksudnya, tak nak. Tak nak. Okey ya. Kalau kat Indo, orang asing macam Cindo ataupun India udah pasih Indo, pasih pula bahasa daerah. Ya, kalau udah warga asing seperti Cindo maupun bangsa asing lainnya, mereka itu belajar bahasa Indonesia dan mereka juga pasti menggunakan bahasa Indonesia, guys. Jangankan bahasa Indonesia aja, bahasa daerah yang ada di Indonesia mereka juga paham, warga-warga asing ini gitu. Itulah luar biasanya Indonesia. Terus ini ada komentar, VTuber Indo lagi suka sulit bahasa Indo time streaming dengan VTuber internasional. Terus di bawahnya lagi Melayu bahasa resmi ASEAN. Terus ini lagi ada komentar, sebagai perbandingan di Indonesia ada istilah utamakan bahasa Indonesia, pelajari bahasa asing, lestarikan bahasa daerah. Yang penting harus diutamakan number 1 bahasa Indonesia. Ini komentar yang tadi ya guys. Oke lah ya, di sini sudah kita baca komentar dari mereka mengenai bahasa ini. Ya itulah
Bedanya kita ya, bahasa kita juga dari negara lain. Kalau negara kita Indonesia itu sangat mengutamakan bahasa Indonesia ketimbang bahasa lain gitu. Utamakan nomor satu itu bahasa Indonesia dan juga kita pelajari bahasa-bahasa asing seperti itu. Teman-teman, kalian memiliki pendapat ataupun komentar dari beberapa video yang sudah kita react ini, boleh keluarkan pendapat Anda di kolom komentar. Sekian kita react video kali ini. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.